Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi lagi Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Ashabu Al-Kahfi di dalam suratul Al-Kahfi. Pagi ini merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-16. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan pada pertemuan kita, permulaan pada pagi ini sehinggalah kepada penghujungnya, dan Allah berikan keberkatan daripada siri pertama sehinggalah kepada hari ini. Moga-moga kita dapat kebaikan yang banyak, kita dapat faedah yang banyak daripada pembelajaran kita pada setiap minggu tentang ayat-ayat dalam suratul Al-Kahfi. Pada pagi ini insya-Allah buat siri yang ke-16 kita akan membincangkan dua ayat sahaja. Ayat yang dimaksudkan adalah ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 dalam suratul Kahfi. Dua ayat ini ia masih lagi berada pada tajuk Ashabu Al-Kahfi. Untuk rujukan maklumat yang kita akan pelajari pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan nota itu di dalam link Google Drive yang telah diletakkan di ruangan chat di dalam Zoom. Bagi sesiapa yang menyaksikan di dalam FB Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan boleh rujuk di dalam ruangan komen. InsyaAllah kita akan menyambung ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kita mengambil pendekatan slowly and steady. Pelan-pelan kita belajar. Okey, belajar dengan tenang. Yang paling penting faham, bukan sekadar faham, tetapi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mempelajari tentang bagaimanakah sesuatu ayat itu ditafsirkan. Ya, bukan sekadar tuan-tuan dan puan-puan mendapat maklumat daripada saya semata-mata sebagai tenaga pengajar, tetapi moga-moga dalam setiap pembelajaran kita, tuan-tuan dapat mempelajari metodologi, manhaj, bagaimanakah cara nak memahami sesuatu ayat. Sebab tidak semestinya tuan-tuan hanya belajar daripada saya. Tuan-tuan belajar pada banyak guru-guru. Cuma apabila kita belajar pada banyak guru, kita membaca pada banyak kitab, kita kena ada metodologi yang betul dalam kita nak merujuk maklumat tersebut. Jadi moga-moga pengisian pada setiap minggu ini dapat
memberikan tuan-tuan panduan. Tuan-tuan dapat mempelajari tentang bagaimanakah sesuatu ayat itu boleh difahami. Dalam masa yang sama, kita bukan sekadar nak faham, tetapi kita ingin mengambil teladan. Teladan tersebut kita nyatakan dalam bentuk tindakan yang perlu kita lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita kelapangan pada dada kita dan pada segala urusan kita. Baik, kita rujuk kepada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallah. Saya ambil pointer. Okey. Ulang semula. Wa kadzalika, dan demikianlah pula, a'tharna 'alaihim, kami perlihatkan manusia dengan mereka, liya'lamu, agar mereka dapat tahu, anna wa'dallahi haqq, bahawa janji Allah itu adalah benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahawa kedatangan hari kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. In yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mana mereka telah berselisih, mereka sentiasa berselisih, berbeza pandangan tentang urusan mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, faqalu banu alaihim bunyana, dirikanlah sebuah bunyana, sebuah bangunan, alaihim, di atas gua mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, orang yang ada kuasa atas urusan mereka berkata, la, kami pasti, lanattakhidanna alaihim masjidah, kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Kalau baca terjemahan macam tu, mungkin sangat kelirulah. Kan? Kita jumpa banyak mereka. Mereka ni siapa? Okey, itu adalah terjemahan mengikut perkataan. Okey. Ayat 21 ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada Nabi SAW. Bermakna Allah Ta'ala juga nak ceritakan kepada umat Nabi SAW. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita sambungan cerita pemuda-pemuda yang berada di dalam gua. Okey. Ini ayat nombor 20 apa? Ini ayat nombor ini ayat nombor 21. Bermakna kena rujuk ayat sebelumnya, ayat 20. Sebab ceritanya bersambung. Kan? Siapa-siapa terus masuk ayat 21, mungkin tidak akan dapat untuk memahami kenapa Tuhan kata wa kadzalika, dan demikianlah pula. Maknanya ada perkara sebelum ayat 21 ni Allah telah buat. Dia kata dan demikianlah pula, wa kadzalika. Maknanya ayat 21 ni
sebelum ayat 21 ni, Allah Ta'ala telah sebut sebelum itu ada beberapa perkara telah berlaku. Jadi, kita kena patah semula sekejap pada ayat nombor 20. Kita nak tengok ayat 20 berhenti pada cerita tentang apa. Okey, kita patah balik kepada nota siri yang ke-15. Ada kan nota tersebut? Okey, kita tengok. Ayat 21 yang kita belajar minggu lepas, siri yang ke-15, cerita tentang apa? Okey. Ayat 20. Okey, kita kena tengok ayat, okey, kita pergi juga ayat nombor 19. Kerana ayat 20 dia bergantung dengan ayat 19 sebab topiknya sama. Okey, waktu kita belajar pada ayat nombor 19, okey, kita masih ingat ayat 19 ni kita jumpa perkataan kadzalika sekali lagi kan. Wa kadzalika, dan demikianlah pula kan. Ayat 21 tadi pun jumpa sekali lagi. Wa kadzalika, dan demikianlah pula. Okey, maknanya ayat 21 tu dia menyambung perincian apa yang Allah dah buat kepada penghuni gua ni. Okey, kalau ayat 19 kita telah Allah Taala kata demikianlah pula. Okey, pada ayat nombor 19, ni ayat 19. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat ayat 19, okey, sebelum ni kan Allah telah tidurkan penghuni-penghuni gua tersebut. Okey, peristiwa sebelum ayat 19, Allah telah tidurkan mereka dengan tidur yang nyenyak. Okey, Allah bolak-balikkan badan mereka ke kanan, ke kiri. Allah jaga matahari. Itu perkara situasi yang pertama. Kemudian ayat 19, Allah Ta'ala nak bagi tahu macam mana kami tidurkan mereka. Ayat 19 kata, macam tu pula lah kami nak bangkitkan mereka. Maksudnya ayat 19 ni, dia dah masuk kepada cerita ayat yang mereka telah dibangkitkan daripada tidur. Okey. Jadi ayat 21 yang kita belajar tadi, Allah nak sambung cerita. Selepas mereka telah ditidurkan, lepas tu mereka dibangkitkan, maka ayat 21 Allah Ta'ala nak cerita tentang selepas peristiwa mereka dah dibangunkan daripada tidur. Itu ayat nombor 21. Okey, tapi kita kena ambil dulu ayat 19 dan 20 ni. Okey. Ayat 19 ini kita tahu selepas mereka dibangkitkan daripada tidur, mereka telah mengutuskan seseorang untuk apa? Untuk mencari makanan. Okey. Mereka nak ke mana? Mereka pergi Madinah. Mereka pergi ke sebuah kota. Okey, ingat kota yang kita sebutkan pada ulasan siri 15 tersebut berdasarkan clue-clue dalam ayat ini, kota itu kata para ulama yang merujuk kepada kota yang mereka telah tinggalkan sebelum mereka berada di dalam gua. Sebab itu mereka berhati-hati pesan kepada lelaki yang nak beli makanan tersebut. Okey. Kemudian lelaki tersebut dia telah membawa wang perak untuk membelikan makanan. Okey. Jadi kita dah tahu pada ayat tersebut. Lepas tu ayat nombor 20, mereka pesan kepada lelaki yang nak pergi bawa wang perak nak beli makanan tersebut supaya dia berhati-hati. Dia mengingatkan kepada lelaki tersebut kalau dia ditangkap ataupun kalau mereka tahu dia tu siapa sebenar-benarnya, tentu dia akan direjam ataupun dia akan diugut untuk tukar agama yang mereka pegang selama ini.
Okey, itu cerita dia. Okay, faham kan cerita dia? Masih ingat lagi? Okey, barulah pergi kepada ayat nombor 21. Maknanya watak cerita utamanya adalah pada lelaki tadi tu. Dialah yang nak pergi mencari makanan tadi. Okey, dengan membawa wang perak. Okey, mari kita lihat pada ayat nombor 21 ni. Okey, Allah Taala kata, "Wa kadzalika a'tharna," dan demikianlah pula. Maksudnya Allah Taala kata Allah juga yang tidurkan mereka, Allah juga yang bangkitkan mereka dari tidur, Allah jugalah a'tharna alaihim. Allah jugalah yang memperlihatkan dengan mereka. Maksud dia a'tharna ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu cerita lelaki ini kan, dan yang duduk di dalam gua tadi tu yang menunggu makanan yang nak dibawa itu sebenarnya telah terbongkar. Kami perlihatkan tu, maksud dia penduduk di situ telah mengetahui, orang ramai telah mengetahui siapa lelaki itu dan siapakah yang berada di dalam gua itu. Tu Allah kata wa kadzalika a'tharna alaihim, dan demikianlah pula kami perlihatkan, kami dedahkan, kami bongkarkan dengan mereka. Maksudnya dengan mereka ni maksudnya Ashabul Kahfi tu. Maknanya telah diketahui rupa-rupanya kan Ashabul Kahfi itu siapa, bagaimana ceritanya, macam mana mereka ini. Maksudnya telah terbongkar yang mereka ini sebenarnya adalah orang yang melarikan diri. Maksudnya telah terbongkar cerita mereka. Yang sebelum ni ayat 19 dengan 20 belum terbongkar lagi. Cuma diberi pesan. Waliyatalattaf, berlemah lembutlah. Wala yusy'iran, hati-hati. Tetapi ayat 21, Allah beritahu pada kita, telah terbongkarlah cerita sebenar. Cuma Allah tidak cerita kepada kita. Bahkan tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana telah terbongkarnya cerita Ashabul Kahfi ini kepada penduduk kota tersebut. Allah tidak bagi tahu. Allah tidak memberitahu, Nabi SAW juga tidak bagi tahu kepada kita. Tetapi ada dalam kitab-kitab tafsir, ada dalam buku-buku yang diterbitkan cerita tentang Ashabul Kahfi ini memperincikan, menjelaskan bagaimana mereka boleh tahu Ashabul Kahfi ini. Mereka kata sebab wang-wang perak yang mereka bawa tu ada gambar raja yang dulu yang 300 tahun yang mereka pernah bawa wang tu larikan di dalam gua kan. Lepas tu mereka mengaitkan dengan macam mana mereka boleh tahu ni. Mereka kata sebab wang perak tersebut. Okey. Kalau kita sangat disiplin dalam mempelajari kisah-kisah ini, ayat Quran tak terang pun. Hadis Nabi tidak terang apa-apa pun. Tapi macam mana dapat yang kata yang mereka boleh tahu terbongkar cerita Ashabul Kahfi ni? Mereka mengkaitkan dengan wang perak tersebut. Quran, Allah tidak bagi tahu isu tentang wang perak tersebut, disebab itu terbongkar cerita. Walaupun dalam kitab tafsir ada menjelaskan maklumat tersebut,
Dalam buku-buku cerita Ashabul Kahfi yang dijual-jual ni, dia tahu rujuk dengan baca tu, ada sebut maklumat terbongkar cerita tu pasal wang tersebut. Okay. Quran dia cakap tak? Quran tak cakap. Quran kata wa kadzalika a'tharna alaihim. Kami dedahkan, kami perlihatkan. Okey. Boleh tak kalau kita nak perincikan bagaimana boleh terdedahnya cerita mereka ni, cara yang paling terbaik kita nak buat macam mana? Sebab ada kitab tafsir, dia ulas, dia perincikan. Ada dalam buku-buku yang ditulis tentang Ashabul Kahfi ini, dia perincikan kami ni macam mana kami nak buat, apa yang patut kami buat. Boleh tak kami terima maklumat tersebut ataupun bagaimana? InsyaAllah persoalan tersebut nanti waktu kita baca ayat 22, kita akan nyatakan apakah cara yang paling baik apabila kita baca sesuatu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita nak buat macam mana? Adakah kita perlu menggali maklumat yang Allah Ta'ala tak cerita pada kita? Kita nak cari juga. Kan? Dalam Quran tak sebut, dalam hadis Nabi tak sebut, tapi kita nak juga cari maklumat tersebut. Maka kita akan ulas nanti waktu kita sampai pada ayat nombor 22. Apa pesanan Allah? InsyaAllah. Jadi kita akan sampai pada ayat nombor 22. Okey, tapi yang pastinya mereka tahu tak? Ya, sebab perkataan a'tarna alaihim. Okey. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita apa sebab Allah Ta'ala dedahkan kepada orang ramai ketika itu tentang pemuda-pemuda ini yang berada dalam gua tu. Kenapa? Dalam Quran Allah sebut terang-terang. Allah mengatakan li. Nampak kata huruf lam di bawah li itu? Li. Li tu maksudnya menunjukkan bahawa untuk. Maknanya alasannya, sebabnya. Maka Allah kata liya'alamu. Agar ni maksudnya li lah, huruf lam di bawah tu. Di bawah li tu. Agar, supaya apa? Mereka tu mereka yang hidup di zaman itu. Cuma satu lagi isu. Mereka tu ada yang memperincikan spesifik nama orang di zaman tu. Kan? Tak apa. Nanti kita ayat 20, ayat 21, ayat 22 kita akan nyatakan apa kaedah yang paling baik. Perlu ke saya tahu zaman tu zaman apa? Spesifik nama raja tu raja apa? Perlukah kita tahu maklumat tersebut? Okey, tak apa. Jadi kita akan bincang. Okey. Tapi yang pasti mereka itu Allah Ta'ala telah dedahkan kisah pemuda tadi ada sebab. Sebab Allah bagi tahu liya'lamu, agar mereka tahu. Tahu tentang apa? Anna wa'dallahi haqqun, bahawa janji Allah itu adalah benar. Okey. Maknanya Allah bagi tahu mereka ni Allah dedahkan supaya mereka yang hidup di zaman itu mereka dapat mengetahui apa yang Allah janji itu adalah benar. Okey, janji apa? Sekejap lagi kita akan masuk. Okey, itu maklumat pertama. Lepas tu Allah bagi tahu sebab yang kedua, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahawasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ini sebab yang kedua. Kan terang-terang kita jumpa kan, an-sa'ah. Sa'ah adalah nama lain bagi hari kiamat. Okey. Jelas kan? Kita telah faham ayat ni. Okey. Sekarang kita nak tengok perincian dia. Okey, dia punya ringkasan dia inilah. Ini ringkasan yang saya telah sebutkan tadi tu berdasarkan ayat Quran. Sebab ayat sebut terang-terang. Ini sebab pertama. Janji Allah itu adalah benar. Lepas tu hari kiamat itu pasti. Kan? Hari kiamat tu pasti. Apa kaitan hari kiamat itu
dengan Allah Ta'ala kaitkan dengan Ashabul Kahfi. Kita semua sudah tahu secara umum bahawa Ashabul Kahfi itu dia telah ditidurkan. Tidur ini seperti mati. Lama dia tidur. Tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah daripada tidur. Dengan jasadnya sekali bangkit dari tidur, maka mereka yang dibangkitkan dari tidur itu dan orang tempat tu nampak bahawasanya lelaki yang seorang tadi tu memang dia hidup. Memang dia bangun, memang dia orang lah. Okey. Jadi itu dua sebab tu. Okey. Kita nak melihat perincian yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kita tengok apa Ibnu Katsir ulas Okey. Tengok Ibnu Katsir dia ulas apa. Okey, kita apabila kita macam belum agak faham lah kan. Kenapa Allah Ta'ala nak kemukakan dua sebab itu? Kita tahu dua sebab tu kita tahu. Pasti janji Allah tu benar. Hari kiamat tu pasti. Maksudnya Allah nak bagi kepada kita, mereka yang hidup tu apabila mereka tahu cerita Ashabul Kahfi ni, mereka dapat ilmu, mereka dapat pengetahuan bahawasanya kalau nak tahu janji Allah tu benar, ada pada Ashabul Kahfi tu. Kalau nak tahu kiamat tu pasti ada pada cerita Ashabul Kahfi tu. Okay. Kita nak kukuhkan lagi maklumat ini, maka kita tengok apa kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Okay. Ibnu Katsir dia kata, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ramai di kalangan ulama salaf. Ulama salaf ni maksudnya ulama-ulama yang awal-awal kedatangan Islam. Macam sahabat, macam tabi'in, macam atba'ut tabi'in. Ulama-ulama salaf. Kenapa tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan, orang yang paling pandai, orang yang paling pakar, yang paling tahu tentang isi kandungan Al-Quran, tentulah orang yang paling dekat dengan zaman Nabi SAW. Kan? Orang yang paling pandai pasal Quran tentulah Nabi SAW. Maknanya orang yang paling tahu ayat Quran, kan? Yang paling tahu tafsiran ayat Quran tentulah Nabi SAW. Kan? Tapi selain Nabi, siapa yang tahu juga? Okey, selain Nabi, ada para sahabat. Selain sahabat, ada tabi'in. Anak murid kepada sahabat iaitu tabi'in. Okey, selain pada tabi'in, datangnya atba'ut tabi'in. Okey, contoh. Itulah mereka dipanggil salaf. Sebab itu, pentafsiran ayat yang paling tepat. Lepas kalau kita nak tahu ayat ni paling tepat, maka rujukannya mesti dia rujuk terlebih dahulu kepada orang yang paling faham tentang ayat Quran. Sebab itu disiplin dia. Orang nak faham Quran ni, kita kena tengok ulama sarjana mutaqaddimin. Maksudnya ulama-ulama yang paling dekat dengan Nabi, dengan para sahabat. Itu dipanggil salaf. Jadi Ibnu Katsir ni, dia kata ramai di kalangan ulama salaf yang menyebutkan orang pada zaman itu. Orang pada zaman itu. Walaupun Ibnu Katsir dia ada sebut spesifik nama orang di zaman tu. Tapi saya tak bawa lah cerita tu. Sebab cerita tu sendiri dia sekadar nama saja. Betul tak betul zaman tu rajanya siapa, orangnya agama apa, kita tak nak mau ambil berat maklumat tersebut. Tapi orang di zaman itu, kata Ibnu Katsir, telah dirasuki keraguan. Maksudnya mereka ni kan sangat ragu. Ragu tentang apa? Tentang adanya hari kebangkitan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Okey, ulasan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir ni dia tidak, maksudnya dia samalah seperti mana yang Allah sebut dalam ayat tadi tu. Kan? Tapi kita dapat penerangan yang kita dapat perincian kenapa nak Allah mengatakan dua sebab tadi tu. Kerana orang di zaman tersebut mereka ini tak percaya sebenarnya tentang
orang yang mati nak hidup semula macam mana. Mereka tak percaya tentang adanya hari kiamat tersebut. Okey. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir, beliau membawa ulasan Ikrimah. Ikrimah. Ikrimah ni dia adalah seorang tabi'in. Okey. Ikrimah mengatakan, okey, ada sekumpulan di antara mereka di zaman itu yang mengemukakan, yang mengatakan, yang berpendapat bahawa dibangkitkan itu hanyalah arwah. Maknanya roh-roh, bukan jasad. Faham tak? Okey, Ikrimah, seorang tabi'in, dia mengatakan, okey, ini pendapat beliau. Okey, bahawasanya orang di zaman tu mereka berpandangan, ada yang berpandangan kalau hidup pun nanti di hari kiamat, roh saja yang hidup. Jasad orang mati tu tak ada sekali. Roh saja yang hidup. Lalu kata Ikrimah, Allah membangkitkan Ashabul Kahfi sebagai hujah, sebagai dalil, sekaligus tanda yang menunjukkan bahawa yang dibangkitkan itu adalah roh dan jasad. Sebab lelaki yang pergi nak cari makanan tu, dia bukan hantu. Dia orang kan? Dia orang. Maknanya dia orang dibangkitkan dengan jasad dia sekali. Okey. Ini adalah pendapat Ikrimah. Okey. Pada hakikatnya, wallahu ta'ala a'lam, adakah di zaman itu mereka langsung tak percaya tentang, betul tak? Kemungkinan juga berlaku, orang di zaman itu langsung tak percaya mati, tak boleh manusia hidup semula ni. Mungkin juga. Kan? Dan mungkin juga seperti kata Ikrimah, ada yang kata hidup nanti di akhirat tu, tapi roh saja. Mungkin juga. Okey, itu dipanggil kemungkinan. Tetapi yang pasti, okey, sebab tu kita kena belajar. Yang pastinya, ulaslah macam mana bentuk dia sekalipun, okey, tetapi yang pastinya kita dah tahu tu jawapan tadi. Kenapa Allah Taala tu nak mendedahkan cerita Ashabul Kahfi tu? Sudah pasti janji Allah itu adalah benar. Janji Allah itu adalah benar apabila dikaitkan dengan hari kiamat. Sudah pasti hari kiamat tu nanti macam mana nak berlaku hari kiamat itu. Maka orang mati sudah tentu akan dihidupkan. Jadi janji Allah yang benar itu dikaitkan dengan orang yang mati boleh hidup semula. Seperti mana Ashabul Kahfi yang tidur tadi, kan, seolah-olah seperti orang yang mati lama, dan Allah hidupkan semula. Mereka tak matilah, tapi mereka ditidurkan. Tidur ada kaitan dengan mati. Jadi itu dua sebab dia. Okey. Dua sebab ni juga, ini juga di antara tujuan besar cerita Ashabu Al-Kahfi. Ini di antara tujuan utama pemaparan cerita Ashabul Kahfi itu. Allah nak cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini di antara tujuan utama. Okey, supaya orang Arab musyrikin di zaman Nabi itu juga, kalau ada mana-mana mereka yang tak percaya tentang manusia yang mati boleh hidup semula, kalau ada yang tak percaya hari kiamat tu mereka ragu-ragu, maka dengan adanya cerita Ashabul Kahfi ini, moga-moga dapat membuka mata mereka, membuka minda mereka tentang keyakinan hari kiamat. Okay, kita dapat maklumat ni. Kita sambung lagi. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala sambung cerita. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Okey, Allah kata إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Okey,
ketika mereka berselisih, berbeza pandangan tentang urusan mereka. Okey, isu dia adalah, okey, mereka ni siapa? Mereka ni kita tahulah. Mereka ni orang di zaman tu. Di zaman ketika pemuda-pemuda tu telah terjaga. Okey, orang di zaman tu. Orang di zaman tu apa yang berlaku kepada mereka? Yatanaza'una, mereka berselisih. Mereka berbeza pandangan, saling bertelingkah tentang urusan mereka. Okey, tapi ayat ni dia dipanggil, ayat ni dia belum jelas lagi tentang mereka ni berbeza pandangan dalam bab apa. Mereka bergaduhkan di dalam urusan mereka tu urusan apa. Allah tak bagi tahu. Betul tak? Kan? Kita tak tahu dengan lebih lanjut dia. Okey. Kalau kita tidak tahu, kan, sebenarnya mereka ni berselisih tentang urusan mereka tu dalam bab apa. Kan? Okey, maka kita kena tengok pentafsiran di kalangan para ulama. Ini cara dia. Ini cara disiplin kita kalau kita tak jelaskan. Sebab ayat ni dia bagi tahu mereka bersisih tentang urusan mereka, urusan dalam bab apa. Okey, jadi kita kena tengok apa tafsiran para ulama. Okey. Para ulama tafsir sebenarnya berbeza pandangan dalam menafsirkan ayat tersebut. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Ketika mereka tu penduduk kota tersebut berselisih tentang urusan mereka. Urusan mereka ni urusan apa? Terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan penduduk kota tersebut mereka berselisih tentang perihal penghuni gua. Sebab apa? Ingat tak? Kan penghuni gua tadi, mereka ni siapa telah terbongkar. Betul tak? Disebabkan cerita mereka itu telah terbongkar, telah diketahui oleh penduduk kota tadi, maka pendapat pertama kata penduduk kota tadi yang hidup di zaman tu, okey, bukanlah manusia yang hidup di zaman mula-mula penghuni kota tu, penghuni gua melarikan diri itu, mereka telah membincangkan. Mereka telah mereka duduk diskusi, mereka berbincang-bincang, mereka duduk bincang-bincang bersisih pendapat tentang penghuni gua tu. Mereka ni siapa, nak buat apa tentang mereka ni. Dekat situ pendapat pertama kata. Pendapat kedua mengatakan mereka penduduk kota tu, mereka bertelingkah sebenarnya tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat tu seperti yang saya kemukakan pendapat yang Ikrimah sebut tadi tu. Penduduk kota tu mereka bertelingkah ni sebenarnya dikaitkan dengan mereka ada yang percaya kiamat, ada tak percaya kiamat, ada kiamat tu kata, ada yang kata nanti roh sahaja yang dibangkitkan, jasad tak ada. Pendapat yang kedua ini didokongi oleh Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Ibn Kathir. Dua-dua pendapat ni jika kita tengok konteks ayat, sebab dia duduk tengah-tengah kan. Dia duduk tengah-tengah tadi tu, maka dua pendapat ni wallahu taala alam. Saya nak memilih yang mana satu pun saya tidak ada ilmu. Dan pendapat ulama pun tak dapat nak meletakkan, nak kata yang mana satu. Tapi dua-dua pendapat ni ada kaitan. Okey, jelas saya sebut dua-dua maklumat tersebut. Okey. Jadi, kita tengok ayat yang berikutnya, mereka jadi apa? Okay, faham ayat ni jelas sebab tu kita belajar perlahan-lahan. Tak perlu terkejar banyak ayat tapi kita faham. Okey. Lepas tu berlakulah peristiwa yang berikutnya. Okey.
Faqalu banu alaihim bunyana. Okey, dekat sini ada perkataan bunyana. Bunyana ni bangunan. Okey. Kenapa cerita dia? Ni dah masuk cerita lain. Okey. Lepas tu, maka mereka berkata. Mereka ni siapa? Penduduk kota tadi tu. Okey, mereka berkata. Okay. Mereka kata apa? Dia kata faqalu benu. Dia kata benu ni benu ni maksudnya ibnu ni maksudnya apa? Maksudnya binalah. Dia kata dirikanlah bunyana, sebuah bangunan, alaihim, di atas mereka. Mereka ni adalah pemuda-pemuda dalam gua tu. Mereka ni pemuda dalam gua. Mereka berkata ni maksudnya penduduk kota tadi tu. Mereka berkata, okey, buatlah satu bangunan di atas gua mereka. Okey, dapatkan maklumat dulu pertama. Okey, maksudnya penduduk kota tu ada yang mengusulkan, mencadangkan kita buat bangunan, satu bangunan dekat gua mereka tu. Okey, lepas tu mereka menyambung perkataan Rabbuhum a'lamu bihim. Okey, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Okey, mereka yang cadang nak bina bangunan ni, mereka cakap Tuhan mereka, maknanya mereka nak bina bangunan ni, mereka cakap Tuhan mereka ni lebih tahu tentang keadaan mereka. Siapa mereka tu sebenar? Kan? Mereka menyandarkan kepada Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Okey, faham tak? Untuk ayat ni, okey. Kita nak tengok tafsiran ayat. Kan? Sebab kalau kita baca pada ayat ni secara terjemahan macam mereka tu siapa? Kan? Kenapa mereka nak bina bangunan dekat situ? Kan apa yang jadi dekat pemuda-pemuda tersebut kalau mereka bina bangunan? Kan dia masih lagi ayat ni dia kalau kita baca terjemahan sebenarnya memang tak akan faham. Maknanya kita tak akan dapat maklumat yang keseluruhan dia. Maka kita tengok apa kata ulama tafsir. Tengok Tengok di nota ni. Okey. Okey. Ayat tadi tu okey. Kita tengok dulu kat sini. Okay, apa kata Ibnu Katsir? Okay. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih, beliau mengatakan yang kata bina bangunan tadi ni maknanya apa? Okay, Ibnu Katsir dia kata suddu alaihim baba kahfihim. Tutuplah pintu gua mereka itu wadaruhum ala halihim, dan biarkanlah mereka dalam keadaan seperti itu. Maknanya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih, dia mengatakan maksud bina bangunan tu maknanya apa? Maksudnya bangunan tu maknanya Ashabul Kahfi tu mereka akan berada di dalam bangunan tersebut. Dalam keadaan seperti itu. Seolah-olah gua itu, mereka itu akan berada di dalam bangunan itu, tutup pintu gua mereka itu. Jadi daripada ayat ni, kan, daripada ayat ni kita tertanya-tanya, mereka tak boleh keluar ke? Kalau dah buat bangunan di dalam tu, dalam buat bangunan dekat gua tu, kalau dah tutup bangunan tu akan menyebabkan tutupnya pintu mereka gua itu, maknanya Ashabul Kahfi ni tak boleh keluar, mereka mati ke? Betul tak? Kan? Kalau kita baca pada ayat ni, dia macam apa jadi kat mereka sebenarnya? Betul kan? Kita tak dapat jawapan pun sebenarnya. Allah tak beritahu pun mereka dalam gua tu. Tetapi kalau kita lihat pada pentafsiran ayat, mengatakan akhirnya mereka matilah. Mereka mati di dalam gua tu juga. Okay. Tetapi
Tetapi adakah Allah Ta'ala cerita mereka mati serentak? Ha. Ada buku-buku yang tulis pasal Ashabul Kahfi kata mereka ni apabila mereka mati serentak semua sekali. Ada Quran bagi tahu? Quran tak bagi tahu. Hadis tak bagi tahu. Betul tak? Okay. Cuba tuan fikir kritis sikit. Jadi apabila baca buku, bacalah mana-mana tulisan, baca buku tafsir rujukan. Cuba tuan-tuan bertanya, mana sumber ni dapat? Mana sumber ni dapat? Mana sumber ni dapat? Mana rujukan dia dapat? Kata jelas tak maksud saya? Supaya kita kritis. Sebab dia cerita benda yang dulu-dulu, perkara dulu-dulu. Mesti kena ada sumber dia, mesti ada rujukan dia. Mana dalil yang kata mereka ni mati serentak, lepas tu ada buku pula, guna pula riwayat sumber Kristian yang mengatakan dalam kitab Kristian kata dibawa padri datang dekat gua, maksudnya dibawa padri Kristian datang dekat gua ni, kan? Dekat gua ni. Kurang tak cakap pun. Tapi dia punya perincian cerita tu sampaikan mereka tahu sebab duit perak tu ada gambar raja-raja dulu diulas. Lepas tu pemuda yang seorang lelaki tadi tu bawa padri-padri, kan, bawa orang-orang besar daripada penduduk kota tu pergi dekat gua yang dia datang, yang dia ditidurkan tadi tu, dia bawa orang ramai pergi dekat gua tu. Digunakan sumber Kristian. Wallahu ta'ala alam. Quran tak cerita pun. Nanti kita baca ayat-ayat, kita belajar ayat nombor 22, kita akan tengok Allah Ta'ala tegur kita. Tapi dalam buku-buku cerita perinci kata Masya Allah, sampai guna riwayat Kristian tu. Sampai guna riwayat Ahlul Kitab tu, Israeliat tu, punya nak dapat cerita kan. Wallahu ta'ala. Metodologi Quran tak bagi tahu. Nanti kita akan tengok apa teguran daripada Al-Imam Ibn Kathir dan sebagainya. Saya kira ayat 22 kita akan belajar. Kita akan belajar sesuatu macam mana kita nak berhadapan dengan maklumat-maklumat kisah-kisah seperti ini. Okey, jelas ya? Dekat sini. Kita tak tahu pun mereka mati serentak ke, kita tak tahu. Tapi kalau dah buat bangunan, kalau dah jadikan tutup pintu, maknanya mereka matilah. Okey. Tapi macam mana mereka mati? Adakah serentak? Wallahu ta'ala alam. Tapi orang yang baca buku ni, hebatnya. Tapi kita sebagai pembaca buku ni, kan, tuan-tuan yang ada ilmu, kena diingat dia. Kalau dia benda gaib, kena tanya. Mana sumber kata macam ni? Mana sumber kata macam ni? Mana sumber kata macam ni? Quran tak kata, hadis tak kata. So dapat mana? Tapi, ialah kan, kita terbatas ilmu kita menyebabkan disaring, disampaikan maklumat secara terperinci. Wallahu ta'ala. Okey. Lepas tu, rupa-rupanya ada usul lain. Usul lain tu apa? Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, rupa-rupanya, kalau kita baca ayat habis, rupa-rupanya ada usul yang kedua. Cadangan yang kedua. Cadangan kedua ni, kalau kita baca ayat ni, ghalabu ala amrihim, maknanya orang yang berkuasa atas urusan mereka. Maksudnya, mereka yang pertama yang cadangkan bina bangunan dekat gua itu, ada orang atas mereka. Maksudnya orang berkuasa daripada mereka yang cadangkan bina bangunan tadi tu. Orang yang berkuasa atas urusan mereka. Maknanya orang yang ada orang yang lebih berautoriti daripada mereka yang cadang bina bangunan tadi. Mereka cadangkan apa? Mereka ini tak cakap banyak, mereka cakap dengan bentuk confirm. Mereka kata apa mereka nak buat? Mereka kata la. La ni maksudnya apa? Kami pasti. Dia kata pasti, dia kata. Lanattakhidanna alaihim masjidah. Kami pasti. Kenapa dia kata pasti nak buat?
Sebab mereka ni ada kuasa. Mereka pihak yang berautoriti daripada mereka yang cadang tadi. Binalah bangunan dekat atas gua tadi. Mereka kata apa? Kami pasti akan membina sebuah masjid di atasnya. Masjid ni tempat ibadat lah di atasnya. Di mana? Dekat gua tersebut. Pendapat pertama kata tadi buat bangunan, bunyana. Pendapat kedua kata masjid. Betul. Yang kata nak buat masjid ni, dia lebih berautoriti daripada cadangan nak buat bangunan tadi. Okay, kita tengok pada ringkasan ayat supaya lebih faham. Okay, tengok di sini. Okay. Jadi ayat tadi ada dua pendapat. Okay, ada dua usul terhadap penduduk Ashabul Kahfi tadi. Maksudnya nak buat apa dekat Ashabul Kahfi ni? Nak buat apa mereka duduk dalam gua tu, nak buat apa? Okey, pendapat pertama tadi kata apa? Bina bangunan dekat gua tadi tu. Seperti mana ketika Ibnu Katsir tadi tu, mungkin bila bangunan, muliakan mereka kan. Biarlah mereka dalam gua tersebut, mereka duduk dalam gua tersebut, mereka mati dalam gua tersebut. Ini pendapat pertama. Tetapi pendapat kedua ni adalah pendapat orang yang lebih berautoriti daripada pendapat pertama. Dan mereka kata, lanat, kami pasti nak bina masjid di gua tersebut sebagai tempat ibadat. Okay, jelas tuan-tuan, ada dua pendapat kan? Faham kan? Ada dua ni. Okey. Jelas dekat situ? Okey. Sekarang kita nak perincikan lagi. Kan? Yang cadang nak bina bangunan tadi ni, mereka Islam ke mereka bukan Islam? Yang cadang bina masjid sebagai tempat ibadah tu bagaimana? Cari kita nak cari jawapan dia. Kan? Tapi ada dua usul kat sini. Ada dua cadangan. Okey. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang pengkaji tentang yang banyak mengkaji tentang, yang pakar dalam bidang tafsir, yang mengkaji tentang kisah-kisah, ada bukukan kisah-kisah tentang Al-Quran ni. Dalam bukunya Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quran, beliau kata, yang kata nak bina bangunan dekat gua tersebut. Nak bina bangunan ni dia tak sama macam bina masjid. Bina bangunan ni maknanya bukanlah untuk dimuliakan, disucikan. Tapi nak bagi orang tahu kisah orang tersebut, dibina bangunan kat situ, mereka ni siapa. Sebab dalam ayat Quran, Allah tak sebut. Betul tak kita baca tadi, Allah tak sebut mereka ni siapa. Tapi ayat dekat hujung tu, mereka mengatakan, Tuhan mereka lebih tahu tentang apa keadaan penghuni gua tadi. Berapa lama mereka duduk kat situ? Macam mana mereka datang dekat situ? Mereka yang cadang buat bangunan tadi ni, mereka menyandarkan urusan Ashabul Kahfi itu kepada Allah. Maknanya, mereka percaya tentang Tuhan tu. Betul kan? Ini clue dia. Jadi jadi kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, mereka yang cadangkan bina bangunan dekat situ, mereka ni adalah penduduk di tempat itu yang mereka adalah yang beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab adanya ayat yang mereka percaya tentang Tuhan. Sebab tu mereka kata apa? Buatlah bangunan dekat gua tu. Tuhan mereka lebih tahulah keadaan mereka dalam gua tu macam mana. Maknanya mereka ada mempercayai tentang Tuhan. Jadi Syekh Salah kata, berdasarkan adanya ayat ini, maknanya yang mencadangkan buat bangunan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Okay. Itu clue dia. Maksudnya ada clue dia ayat tadi tu. Tapi pada hakikatnya Allah lebih mengetahui ya. Tapi clue-nya ada. Okey. Lepas tu yang cadang bina masjid ni siapa? Kenapa saya buat dua-dua? Okey, begini. Ini di antara ayat yang banyak persisihan pendapat para ulama. Pening baca ayat ni macam nak ambil maklumat mana ni. Ini di antara ayat yang paling lama nak buat nota. Sebab banyak sangat pendapat.
Saya, tuan-tuan, tak nak menyampaikan maklumat yang tuan-tuan terima sebiji daripada saya. Ustaz tu cakap, terima bulat-bulat macam tu. Jangan. Itu bukan kaedah belajar. Kaedah belajar kena belajar macam mana ustaz tu dapat maklumat macam tu. Bukan terima bulat-bulat daripada ustaz tu. Jadi kita takkan belajarlah sampai bila-bila. Jadi kita kena, part tu saya suka nak panjangkan maklumat ni. Kalau saya kata, tuan-tuan, yang bina bangunan tu orang Islam, yang bina masjid tu adalah orang musyrik, tetap terima bulat-bulat macam tu. Kita tak nak macam tu. Okay, sebab kita di akademi ni, memang kita nak bagikan kaedah macam mana tuan-tuan boleh dapat maklumat tersebut. Okay, sebab satu hari nanti, tuan-tuan juga akan menyampaikan. Jadi apabila orang bertanya kepada kita, macam mana dapat maklumat ni, sumbernya macam mana, kita boleh jawab. Okay. Jadi, yang bina masjid ni, ada dua pendapat. Ada dua pentafsiran oleh Al-Imam Al-Tabari. Okay. Okay, tengok ya. Ada yang kata yang cadang bina masjid ni. Okey, tapi yang pasti yang bina masjid ni adalah orang yang ada kuasa daripada yang pertama lah. Sebab perkataan ghalabu ala amrihim tadi. Itu kita dah tahu dah. Tapi berkuasa tu siapa? Raja ke yang cakap? Ataupun orang kerajaan ke? Wallahu ta'alam. Tapi mereka ada otoriti. Adakah mereka pihak berkuasa tempatan? Kita pun tak tahulah. Wallahu a'lam. Tapi mereka cadang bina masjid. Cuma mereka yang cadang bina masjid ni, kan, tempat untuk beribadat ni, mereka ni siapa? Adakah dia orang yang mensyirikkan Allah musyrik? Ataupun mereka itu orang Islam? Okay, ada dua pendapat. Okay. Saya nukilkan apa kata Ibnu Katsir. Sebab apa? Ibnu Katsir ni senang nak, dia banyak rujukan dia, banyak terjemahan banyak terjemahan kitab Ibnu Katsir yang diterjemahkan. Okey, kita tengok apa kata Ibnu Katsir ya. Okey. Nanti kita nak ambil pendapat mana yang lebih kuat. Okay. Ibnu Katsir dia kata macam ni. Dia kata Ibnu Katsir ni dia pun tak berani nak tafsir sendiri-sendiri sebenarnya. Walaupun terkenal Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia cakap dia bawa pendapat siapa? Ibnu Jarir. Dia nukilkan senior. Maksudnya, Ibnu Jarir maksudnya ulama yang lebih awal-awal pakar dari bidang tafsir. Jadi dia kata apa? Dia kata, Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia kata, haka Ibnu Jaririn fil qailina dhalika qawlaini. Okey, dia kata, tentang orang-orang yang mengungkapkan hal tersebut. Hal tersebut tu apa? Yang cadang bina masjid dekat gua tu. Dia kata, okey, orang-orang yang cadangkan bina masjid di atas gua, dekat gua tersebut, Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Jarir At-Tabari mengisahkan ada dua pendapat. Ibnu Jarir At-Tabari, dia telah mengemukakan, yang kata bina masjid dekat gua tu, ada dua pendapat Ibnu Jarir sebut. Ibnu Jarir ni dia lebih awal daripada Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir dia bawa pendapat ulama yang lebih awal tentang bidang tafsir, letakkan dalam kitab dia. Jadi Ibnu Jarir kata ada dua pendapat. Okey, pendapat pertama Ibnu Jarir kata innahum muslimuna minhum. Mereka yang cadang bina masjid tu adalah orang-orang Islam di antara mereka. Okey. Ibnu Jarir kata yang kedua wasani, yang kedua ahlul syirki minhum, adalah orang-orang musyrik di antara mereka. Sampai sini Ibnu Jarir sebut. Yang kata wallahu alam Ibnu Katsir. Maknanya Ibnu Jarir At-Tabari ya. Dia sebut dua ni. Ada yang kata yang cadang bina masjid tu dia bukan orang Islam. Ada yang kata tak, dia orang Islam. Tapi Ibnu Katsir, tapi Al-Jarir At-Tabari kan, At-Tabari ni, dia tuan-tuan ya, kalau dalam bidang tafsir kan, kalau kita belajar hujah, kalau kita nak hujah ilmiah ni, kalau macam kita katakan, kalau naik mahkamah, mahkamah tinggi, ada mahkamah lebih otoriti lagi. Mahkamah apa? Contoh kan, lepas mahkamah persekutuan ada mahkamah yang lebih tinggi lagi. Mahkamah apa? Contoh. Maksudnya macam itulah. Dalam kitab tafsir ni,
dia ada kitab tafsir macam tu. Mana kitab tafsir yang dia jadi rujukan yang pertama dulu. Mana rujukan yang kedua. Tapi bukanlah bermakna Ibnu Katsir ni dia tidak setepat Al-Jarir At-Tabari, tidak juga. Tetapi maksud dia nak kata ulama-ulama ni mereka ni akan merujuk juga kepada sarjana-sarjana yang lebih dekat. Sebab apabila mereka lebih awal daripada mereka, maknanya mereka lebih dekat kepada apa? Kepada atba'u at-tabi'in. Maksudnya macam ni. Maksudnya orang yang macam kita sebut tadi itulah, orang yang paling pandai tentang Quran tu orang yang lebih dekat dengan zaman Nabi. Maka At-Tabari dia lebih awal daripada Ibnu Katsir. Berarti Ibnu Katsir dia bawa juga pendapat Al-Imam At-Tabari. Jadi seolah-olah siapa yang merujuk kitab tafsir Ibnu Katsir, dia juga merujuk secara tak langsung pendapat At-Tabari. Tapi Ibnu Katsir kata At-Tabari dia tak pilih mana-mana. Dia cuma kemuka pendapat saja. Dia bawa dua pendapat saja. Siapa yang cadar Bina Majid ni? Okey, At-Tabari dia tak pilih mana-mana. Selalunya At-Tabari ni, Imam At-Tabari, kalau dia bawa dua pendapat, dia akan pilih mana lebih tepat. Tapi dia tak pilih. Sebab itulah Ibnu Katsir kata tadi, Ibnu Katsir kata apa? Dia kata Allahu a'lam. Dia kata apa? Allah tu lebih mengetahui. Jadi dekat sini, saya sekadar kongsi pada tentera perempuan. Sebenarnya siapa? Kan? Kalau ikut rumah taksir, mereka tak dapat nak bincang siapa mereka. Tapi yang penting, ini ada, ini pasti. Betul tak? Kita tak tahu sebenarnya siapa. Okey, namun begitu, okey. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadiri kata macam ni. Dia kata, Syekh Salah dia kata macam mana? Dia kata yang cadang Bina Majid ni adalah bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Yang cadang Bina Majid tu adalah orang yang bukan Islam. Sebab apa? Okey. Syekh Salah kata, jangan pening-pening kan. Pelan-pelan kita belajar. Okey. Tuan-tuan dapat belajar tentang macam mana maklumat ni kita dapat. Belajar. Nak rujuk mana. Okey. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khadiri, beliau kata sebenarnya yang cadang Bina Majid dekat gua tu adalah orang yang tidak beriman, dia kata. Sebab apa dia kata? Sebab ada banyak hadis Nabi SAW yang Nabi larang bina masjid dekat kubur-kubur pada Nabi. Okay, beliau bawa ada banyak hadis lah. Cuma saya ambil satu hadis yang beliau nukilkan, hadis riwayat Muslim. Pertama kena tahu dulu hadis ni kata dia apa? Sahih riwayat Muslim. Okay, hadis tu Nabi sebut apa? Okay, Nabi SAW bersabda, kata Jundub radhiyallahu anhu, 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW pesan Nabi ni, Jundub radhiyallahu anhu didengar sendiri Nabi pesan. Nabi kata apa? Nabi kata yang bermaksud. Nabi kata ketahuilah. Sesungguhnya orang-orang yang datang sebelum kamu. Maknanya sebelum zaman sahabat, ada orang-orang terdahulu. Dekat sini maknanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka ni selalu menjadikan kubur para Nabi dan orang-orang saleh, kubur-kubur orang-orang saleh sebagai masjid-masjid. Lepas tu Nabi kata apa? Ala, ketahuilah. Janganlah kamu semua jadikan kubur siapa? Kubur para Nabi ke kubur orang-orang saleh ni sebagai masjid-masjid. Maknanya tempat beribadat. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan kamu buat macam tu. Macam orang-orang yang dulu-dulu. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka ni kalau jumpa di sini kubur para Nabi, mereka akan jadikan kubur itu tempat nak beribadat. Begitu juga kalau mereka jumpa kubur orang-orang soleh, mereka akan bina masjid. Maknanya sebagai tempat beribadat. Tempat untuk disucikan. Nabi kata jangan kamu buat macam tu. Lepas tu Nabi kata apa?
Inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku melarang kamu semua daripada buat macam tu. Jadi berdasarkan hadis tadi ni menunjukkan bahawa siapa yang cadang bina masjid ni? Siapa dia? Kan? Maka Syekh Salah kata berdasarkan hadis tadi, riwayat Muslim tadi, yang cadangkan bina masjid ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Pada penghujungnya kita serahlah kepada Allah. Kan? Siapa sebenarnya cadang bina masjid ni? Wallahu ta'ala alam. Tapi clue dia berdasarkan hadis tadi, kata Syekh Salah, adalah orang yang tidak beriman. Tapi yang pasti dua maklumat ni ada. Okay, jelas tuan-tuan ya? Dapat ya? Bermakna berdasarkan dua usul ni, dua pendapat ni, maknanya Ashabul Kahfi tu dia berada di mana? Maknanya mereka matilah. Wallahu ta'ala alam. Okay, habis ya? Cerita Ashabul Kahfi tu dia tamat, sebenarnya bukan tamat lah. Cerita mereka tadi tu, mereka setelah pada ayat nombor 21 ni. Okay, habislah apa? Habislah ayat nombor 20, 21. Okay, jelas tuan-tuan? Faham ya? Ada pertanyaan tak? Ada apa-apa persoalan nak tanya? Okay, clear. Okay, boleh saya teruskan lagi tuan-tuan perempuan? Boleh Ustaz. Boleh tak? Okay, suara saya jelas ke? Boleh didengari? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Okey, kita teruskan sikit lagi. Tak ada tanya soalan tak? Okey, boleh. Okey. Dapat tadi ya. Minta maaflah sebab satu ayat pun saya nak kupas agak lama sikit. Tapi Ustaz. moga-moga tuan-tuan tahu. Ustaz nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Dulu waktu awal-awal episod ni kan Ustaz ada bagi tahu pasal yang pengetahuan Allah secara langsung dengan tak langsung tu kan? Maksudnya contohlah ayat yang 21 ni adalah ada ciri-ciri yang dia sebut pengetahuan Allah secara langsung. Okey. Maksudnya macam mana tu dengan tak langsung? Okey, waktu kita belajar mula-mula dulu, ciri-ciri surah Al-Kahfi ni, sebenarnya istimewa surah Kahfi ni banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang ilmu Allah. Tentang pengetahuan Allah, ilmu Allah. Secara langsung tu, maksudnya ayat tu memang sebut Allah tahu. Tu maksud secara langsung lah. Jelas kan? Secara langsung tu maksudnya Allah sebut terang-terang yang dia lebih tahu. Tentang, maksudnya Allah kata dia tahu. Maklumat ni sebenarnya ada dekat maklumat awal-awal sini, awal-awal dulu kita belajar. Waktu kita belajar kenapa surah Al-Kahfi ni dia istimewa. Kan? Sampaikan boleh elak daripada fitnah Dajjal. Kan? Kenapa Nabi suruh kita baca? Kan? Kerana surah Al-Kahfi ni dia ada kaitan tentang ilmu Allah. Kan Dajjal ni dia datang pada hujung zaman, akhir zaman sebagainya kan. Maka surah Kahfi ni dia istimewa. Dia surah Al-Kahfi ni kalau kita belajar sebelum ni, surah Kahfi ni adalah surah yang kita dapat rasai rahmat Allah. Itu kita dah sebut sebelum ni. Surah Al-Kahfi ni juga sebenarnya surah yang banyak bagi tahu kepada kita. Korang ni tak tahu mana, Allah tu lebih tahu. Allah tu lebih tahu. Tambah-tambah lagi surah Kahfi ni ada banyak cerita-cerita umat yang terdahulu. Maka yang lebih tahu tentang kisah-kisah yang terdahulu adalah Allah. Maka surah Al-Kahfi ni surah yang banyak diulang tentang Allah tu maha mengetahui. Ada 7 kali. 7 kali tu dekat mana? Okey. Ayat yang sedang kita belajar tadi pada ayat nombor 21. Kan kita dah belajar sebelum ni ayat nombor 19. Kan ingat lagi? Ayat nombor 19 dan ada pada ayat nombor 12. Sekarang kita dah lalu ayat 21. Kita dah jumpa tempat ketiga Allah kata dia mengetahui. Kenapa perlu kita tahu maklumat ni? Kenapa? Maknanya nanti kita belajar ayat kedua, kita akan jumpa sekali lagi. Allah bagi tahu kata dia lebih tahu. Maknanya Allah lebih tahu, maknanya ilmu kita sangat terhad. Tapi Allah bagi tahu dia lebih tahu. Bermakna
Dia kita tengok pada ayat ni. Kan waktu kita baca tadi kan, Allah kata, Allah bagi tahu apa? Yang lelaki tu kata apa tadi? Yang pertama kata bila masjid, dia kata apa? Dia kata, nampak tak ayat jelas kan? Dia kata Rabbuhum a'lamu bihim. Dia kata Tuhan mereka lebih tahu. Kan disebut secara langsung Allah lebih tahu. Diulang sebanyak, sebenarnya diulang sebanyak 7 kali kata Allah lebih tahu. Maknanya sesiapa yang dia baca suratul Kahfi, dia nak faham suratul Kahfi, maka disiplin yang dia kena pegang adalah kena meletakkan tentang Allah itu lebih tahu segala-galanya tentang cerita-cerita yang ada dalam suratul Kahfi itu. Cerita Musa dengan Khidir ke, Dzulqarnain ke, kan, kisah Ashabul Kahfi. Dalam erti kata yang sama, maknanya apa? Maknanya apa? Kalau Allah lebih tahu, maknanya kita hanya tahu kalau Allah bagi tahu kepada kita. Isunya adalah ada di antara kita suka nak mengambil tahu apa yang Allah Ta'ala tidak beritahu. Ada di kalangan kita suka nak memperincikan apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Sepatutnya kita kena kata apa? Kan? Seperti mana kita kata tadi tu. Kan? Siapa dia orang yang nak, siapa dia orang yang cadang nak bina masjid tadi tu? Di Islam ke tidak Islam? Kita boleh buat pendapat tadi, tapi kita kena katakan yang lebih tahu, yang lebih tepat, yang mengetahui maklumatnya adalah Allah. Okay. Dia membawa suasana mengajar kita disiplin ilmu. Kan, kita dah banyak dah dengar. Kan, lepas tu kita tak boleh perincikan tentang apa. Kita tak boleh perincikan tentang kota yang mereka pergi tu zaman apa-apa nama kota tu. Kan, dan sebagainya lah. Ini di antara maklumat tambahan. Yang insyaAllah saya akan kupas sekejap lagi pada ayat nombor 22. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 22. Okey. Ada soalan lain? Okey, kita pergi ayat nombor 22 ya. Okey, ayat 22 ni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah mengatakan sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Nanti akan ada orang mengatakan jumlah mereka thalathatun, 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya ialah anjing mereka. Wa yaquluna, dan yang lain pula nanti akan kata khamsatun, jumlah mereka itu 5, sadisuhum, yang keenam itu kalbuhum, adalah anjing mereka. Okey, lepas tu Allah letak perkataan rajman bil ghaibi. Yang teka 3, yang teka 5, kata Allah sebagai tekaan terhadap perkara yang ghaib. Jadi tengok pada diagram ni lebih faham lagi. Tengok diagram ni supaya lebih faham. Okey. Ayat 22 tadi Allah bagi tahu pada kita kan. Nanti Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan, selepas mereka tahu kisah Ashabul Kahfi ni, okay, Allah kata mereka akan meneka-neka. Penghuni gua tu 3 orang, yang keempatnya adalah anjing. Ni pendapat pertama tadi kita. Okay, lebih jelas kan? Okay, lebih jelas. Lepas tu Allah bagi tahu pula, nanti ada pula orang kata mereka dalam gua tu 5 orang, keenamnya adalah anjing. Jelas? Okey. Selepas Allah sebut tentang 2 pendapat ni, Allah sebut di hujungnya
Yang teka 3 orang, keempatnya anjing. Yang teka, yang cakap 5 orang, keenamnya anjing. Tuhan kata sebenarnya mereka ni buat tekaan saja. Rajmam bil ghaibi. Mereka buat tekaan terhadap perkara yang gaib. Cerita Ashabul Kahfi ni cerita yang gaib, yang terdahulu berlaku dulu. Tak ada siapa pun yang tahu, melainkan setelah Allah bagi tahu. Waktu kita baca ayat nombor awal-awal lagi, pasal Ashabul Kahfi kan sampailah ayat 21 tadi. Allah tak bagi tahu pun berapa jumlah mereka. Tapi pada ayat ni ada orang memberikan pendapat. Okey, jelas dua pendapat tadi. Selesai. Faham kan? Allah letak ulasan. Selepas dua pendapat ni, Allah letak ulasan rajmam bil ghaibi. Mereka yang cakap macam ni sebenarnya mereka melontarkan tekaan terhadap perkara yang gaib yang mereka tak nampak. Yang mereka perkara yang gaib. Okey, nampak maklumat tadi? Okey, sekarang kita lanjutkan lagi ayat tadi. Okey. Dia kalau nak faham kena buat seperti inilah. Ni kaedah yang saya buatlah nota supaya lebih faham lah kan. Kalau baca ayat panjang-panjang ni kadang-kadang terkeliru, tertukar nanti. Okey, lepas tu Allah kata lagi. Wa yaquluna. Lepas tu Allah kata dan yang lain pula mengatakan. Maksudnya ada pihak ketiga pula. Ada orang yang ketiga pula kata. Kata apa? Sab'atun. Bilangan mereka tu 7. Wa thaminuhum kalbuhum. Dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Okey. Jelas tak? Maksud dia tengok kotak yang satu lagi. Pihak ketiga pula cakap, orang ketiga kumpulan ketiga cakap, mereka tu 7 orang dan ke-8-nya anjing. Okay, jelas Okey. Ketika mereka cakap macam ni, kita tengok lagi ayat. Nak tahu macam mana siapa lebih tepat. Okey, kita baca ayat Lepas tu Allah tutup ayat tu sampai sini je. Maksudnya ayat tu dia berhenti dekat sini. Betul? Dia berhenti kat sini. Okey. Apa yang membezakan pendapat yang kata 3, pendapat yang kata 5 dengan pendapat yang kata 7? Kat mana ada perbezaan? Okey. Cara dia, tengok kotak ni. Okey. Ketika Allah menyebut yang pendapat kata 3, pendapat yang kata 5, okey, Allah letak hujungnya mereka buat tekaan terhadap perkara gaib. Tetapi ketika Allah menyebut ada orang kata itu 7 orang, Allah tak bawa pun ayat ni. Allah tak kata pun itu adalah tekaan perkara yang gaib. Tak ada pun. Menunjukkan apa? Menunjukkan pendapat yang kata 7 ni berbeza dah dengan pendapat ni. Maknanya yang ni dah tertolak dah. Sebab apa? Sebab Tuhan kata rajmam. Rajmam ni macam rejam. Rejam kan orang baling jauh. Maknanya kan orang cuba baling. Balingnya maksudnya mereka meneka-neka benda yang jauh. Kan? Maksudnya mereka buat tekaan. Tapi dekat 7 orang ni Allah tak kata dia buat tekaan. Tapi dekat yang kata 3 dan 5 ni dia adalah tekaan. Okay, jelas? Adakah 3 lebih tepat ke 5? Okey, tak apa. Kita tunjukkan dulu, saya tunjukkan dulu perbezaan dia supaya tuan-tuan dapat mempelajari. Oh, patutlah selalu orang sebut 7. Kita tak naklah semata-mata kata Ustaz Isa kata 7. Ustaz dia kata 7. Kita tak nak nukilkan pendapat pengajar saja, tapi kita kena tahu macam ni. Oh, Ustaz Ali cakap 7 orang. Kenapa 7? Ni sebab dia. Itulah sebenarnya kita nak belajar. Okey. Jelas kan? Itu perbezaan kan? Ini perbezaan pertama.
Perbezaan yang kedua, apabila Allah sebut anjing kepada kedua-dua kumpulan, dia tak ada huruf waw sebelumnya. Cuba tengok ya. Kalbuhum, dia tak ada huruf dan, tak ada waw dekat sebelum kalbuhum. Kalbuhum, tak ada huruf waw dekat kalbuhum. Tapi ketika yang kata 7, Tuhan kata apa? Minta maaf, bukan dekat anjing tu. Maaf, saya tersilap kat sini. Bukan dekat kalbuhum, dekat sini. Dekat rabi'uhum, dia tak ada huruf waw. Dekat sadisuhum, dia tidak ada huruf waw. Kan ketika Allah kata 3 orang, lepas tu terus Tuhan sambung yang keempatnya. Tapi ketika sebut 5, jumlah mereka 5, yang keenamnya. Tapi ketika Allah sebut yang 7, tengok ayat kata apa? Bilangan mereka 7, dia ada huruf waw sebelum bilangan tu. Nampak tak? Dan dia ada dan. Sebelum bilangan, kalau macam yang keempat, dia tidak ada perkataan dan. Sebelum yang keempat. Ketika Allah sebut yang keenam dekat anjing, dia tidak ada dan. Jelas tak? Tapi ketika sebut yang ke-8, sebut dan yang ke-8, ada dan dekat sini. Okay, nampak ada perbezaan? Okay. Dalam 2 perbezaan tu. Okay, tetapi saya tak bagi jawapan lagi yang mana satu. Tapi kita tahu 2 perbezaan dekat sini. Dekat sini ada 2 perbezaan. Perbezaan pertama tulis kat nota tu. Perbezaan yang pertama, dia tak ada ayat ni. Perbezaan yang kedua, penggunaan huruf waw. Okay, tulis kat situ. Jadi kat nota tuan-tuan. Okay. Belajar. Dalam kita belajar ni, kita belajar juga macam mana maklumat tu diberikan. Okey. Tuan-tuan ya. Okay. Sebab saya tak nak tuan-tuan menerima bulat-bulat maklumat yang saya sampaikan sampai tuan-tuan tak dapat mempelajari bagaimana maklumat itu diambil nak disampaikan. Itulah cara kita belajar sebenarnya. Kalau tidak, nanti kita akan jadi orang yang mengikuti secara membuta tuli juga. Jangan macam tu. Kita tak nak jadi golongan yang Allah murka. Ikut je. Jangan macam tu. Sebab tu orang kita, banyak orang yang mudah ikut segala maklumat yang dapat. Dia baca buku, dia ikut sebetul. Dia dengar, dapat mesej WhatsApp, dengar kat situ, dia ikut. Jangan. Kita patut bertanya. Sumber ni benar tak? Macam mana dapat sumber ni? Macam mana dapat cara macam ni? Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Okey. Dah dapat 2 perbezaan ya. Okey, tapi saya tak kata yang ini lebih tepat. Okey, kita tinggalkan dulu persoalan ni. Okey. Okey, tinggalkan dulu. Okey, kita terus pergi kepada ayat dia. Okey, tengok ayat dia. Okay. Kemudian Allah bagi tahu selepas ayat tadi kan. Ayat tadi Allah kita sambung. Kita sambung kat sini. Okay, Allah kata Qur Rabbi a'lam. Okay, Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad. Kan? Rabb aku lebih tahu, lebih mengetahui. Ini Allah ajar kepada Nabi Muhammad. Nanti kata Allah, kan, tentu ada orang akan cakap bilangan dia 3, ada yang kata bilangan dia 5, ada yang kata bilangannya 7. Okey, lepas tu Allah letakkan satu disiplin. Ni yang kita nak belajar juga. Kan, kita belajar dari Nabi. Jadi Allah pesan pada Nabi, kan, walaupun ada 3 pihak tadi mengemukakan tekaan, lepas tu Allah kata, Rob aku lebih tahu bilangan mereka.
Nampak tak ayat tu? Maksudnya Allah pesan kepada Nabi. Kan? Walaupun tiga-tiga kumpulan tadi kata 3, ada kata 5, ada kata 7, tapi Allah letakkan satu parameter. Allah tu lebih mengetahui tentang bilangan mereka sebenarnya berapa. Okey, letakkan parameter kat situ dulu. Lepas tu menariknya Allah Ta'ala sambung. Okay. Kalau kita berhenti dekat ayat ni, kan, kalau kita berhenti sampailah pada ayat ni, full stop sampai sini, maknanya apa? Maknanya Tuhanku lebih mengetahui bilangan mereka. Kalau kita berhenti sampai ayat ni, bermakna apa? Bermakna kita tak boleh nak pilih mana-mana pendapat ni. Betul kan? 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 Dia punya jawapan dia kalau ikutkan, kalau kita ambil pada ayat tadi ni, kesimpulan dia, tiga-tiga ni kita kata Allah lebih tahu. Nak kata 3 pun tak boleh, nak kata 5 pun tak boleh, nak kata 7 pun tak boleh. Kalau kita berhenti pada ayat tadi lah, Allah tu lebih mengetahui ketepatan dia. Okey. Tak habis lagi. Kita tengok macam mana Allah bagi tahu kepada kita. Allah ajar dekat kita. Kau nak tahu tak berapa bilangan? Ni Allah ajar kat kita lah. Menarik sebenarnya pada ayat ni. Okey ya. Sebab tu ada ulama yang mereka kata apa? Kita tak boleh nak spesifikkan, nak pilih mana satu. Tak boleh kata para ulama sebab yang dikata Allah lebih mengetahui. Tetapi cuba baca ayat tu sampai habis. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata lepas ayat ni Tuhan kata apa? Ma ya'lamuhum illa qalil. Allah kata apa? Tiada yang tahu bilangan mereka melainkan sedikit. Apa makna ayat ni? Faham tak ayat ni? Mula-mula Allah bagi tahu kepada kita, Allah ajar pada Nabi. Kan? Allah je yang lebih tahu bilangan mereka berapa. Betul? Betul kan? Allah je lebih tahu. Kau nak pegang 3 ke, kau nak pegang 5 ke, nak pegang 7 ke bilangan pemuda gua tu, Allah saja lebih tahu. Kan? Tetapi, cuba baca ayat sampai habis. Tuhan kata, tak ada seorang pun yang akan tahu bilangan mereka berapa. Melainkan sedikit. Apa makna melainkan sedikit tu? Maknanya, ramai yang tak tahu. Tapi ada orang tahu. Bukanlah ayat ni digunakan secara mutlak kata tak ada seorang pun yang akan tahu berapa bilangan mereka yang tepat. Tapi Tuhan kata ayat tu illa qalil. Melainkan sedikit yang akan tahu. Maksudnya Allah bagi tahu ada orang yang tahu berapa sebenarnya bilangan dia. Tapi ramai yang tak tahu. Melainkan sedikit yang tahu. Okey. Maknanya boleh pilih lah ya. Ada orang yang tahu berapa bilangan sebenar. 3 ke? Kan? 5 ke? 7 ke? Okey. Berapa jawapan dia? Okey. Tuan-tuan dengar sebelum ni berapa? Siapa boleh kongsikan maklumat dia? Berapa? Yang kita kata ada clue dia. Adalah dia kata clue nak untuk lebih dekat kepada benar. Berapa tuan-tuan? Dia dengar tak suara saya? Ustaz, 7. 7. Macam mana Puan boleh kata 7? Refer kepada ayat 18. Yang pertama 18? Dia cakap qala satu lah. Ayat 18 tu qala seorang. Ayat 18 Ustaz. 18? Okay. 18. 18. Yang pertama tu dia kata qala seorang. Yang keduanya qalu mereka. Okey. 3, 4. Lepas tu qalu rabbukum mereka juga. 3, 6 tambah 1, 7. Itu pada tafsiran saya lah Ustaz, yang pada apa? Perkata. Oh iya ke? Itu ada diulas oleh mana-mana ulama kah? Tak ada Ustaz. Saya tengok pada perkata.
Oh, tengok pada perkata. Okey. Ayat nombor berapa? Ya 18 Ustaz. 18. Uh-uh. 18 bukan 18 tu. Ayat nombor 19 kot. 18 ke 19 Ustaz, minta maaf. Salah tengok. 19. Dia Okey. kata qala tu, yang tu dia kata berkata seseorang pada mereka tu Ustaz. Qala, lepas tu yang keduanya qalu, mereka. Jadi 3. Yang tu qalu rabbukum a'lamu bima tu, kat situ dia kata lagi mereka. So kalau ikut perkata tu mereka tu lebih pada seorang ke Ustaz? Okey. Betul. Mereka tu lebih pada seorang. Tapi boleh jadi 2 orang. Oh iya ke? Jadi dekat sini, kalau kita lihat dekat sini, qailun, qalu, Ya. qalu ni tidak semestinya dia mesti 3. Mungkin dia 4. Mungkin dia 5. Jelas tak? Kita tak boleh kata qalu kat sini kita kena kata 3. Kita ada kata sini qalu tu 3. Dekat qailun tu adalah seorang. Sebab qalu ni mereka. Mungkin jadi 4 orang. Mungkin jadi 5 orang. Sebab ni adalah jama'ah. Maka tak dispesifikkan berapa. Jelas tak dekat sini? Okey, jelas Ustaz, faham. Tak apa. Itu cara kita faham lah. Okey, sebenarnya jawapan dia ada pada ayat yang sama. Ayat yang sama tu maksud dia, okey, jawapan dia, okey, tak apa. Kita tengok dulu apa kata para ulama', lepas tu kita tengok macam mana jawapan tu boleh dapat. Okey, begini. Kita jalan, kita kritis sikit pada pagi ni. Okey, sebelum kita habiskan. Okey, begini. Sekejap sikit je ya. Okey. Kita boleh lanjutkan lagi ni, sikit lagi waktu ni. Boleh. Boleh tuan-puan? Boleh kan? Boleh. Sikit lagi ya. Okey. Boleh, Okey, Ustaz. cara dia macam ni. Kita tengok ya. Tengok dulu. Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey. Ibnu Katsir mengatakan, perkataan ma ya'lamuhum illal qalil, beliau menukilkan kata-kata Qatadah. Okey, Qatadah berkata. Qatadah dia kotkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Katsir dia kotkan kata-kata Qatadah, seorang tabi'in. Lepas tu Qatadah pula kotkan kata-kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku termasuk dari golongan yang sedikit. Maknanya sedikit ni maksudnya ada orang yang tahu. Dia kata, akulah orang yang sedikit tu. Aku di antara orang yang sedikit tu yang diberi pengecualian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah 7 orang. Okay, Ibnu Abbas kata, aku tahu. Yang sedikit tu maksudnya aku di antara yang tahulah bahawa yang bilangan mereka tu sebenarnya adalah 7 orang. Okey, ni pendapat Ibnu Abbas. Okey, Ibnu Abbas kata, aku di antara yang Allah kecualikan dalam ayat ni. Kalau kita baca ayat tadi, ingat tak? Okey, kita baca ayat tadi, Allah bagi tahu pada kita, Allah saja dia beritahu. Tiada yang tahu melainkan sedikit. Sedikit tu maksudnya ada sesetengah orang dia dapat tahu. Dia tahu bilangan sebenar tu berapa. Jadi Ibnu Abbas kata, akulah di antara orang yang sedikit yang tahu tu. Dia pilih apa? Dia pilih 7. Okey, kita pegang pendapat Ibnu Abbas. Okey, dah selamat dah. Okey, sebenarnya kalau kita baca betul-betul, nampak tak 2 perbezaan tadi? Dia punya clue dia, kalau kita nak kata 7, clue dia dekat mana? Kenapa Allah tak kata 7 orang tu, Allah tak kata tekaan? Kenapa Allah tak bawa ayat yang Allah kata rajman bil ghaib dekat sini? Kenapa Allah tak bawa kepada 7 yang meneka 7 orang? Maknanya kalau Allah kata yang kata 3, yang kata 5, mereka teka. Maknanya apa? Yang ini tak pasti, ini tak pasti, itu hanya tekaan-tekaan sahaja. Tapi ketika yang berpendapat 7, Allah tak bawa apa perkataan di dekat sini. Maknanya secara yang tersiratnya
Allah memperakui maklumat ini. Ini isyarat dia. Ini isyarat dia ya. Ini isyarat dia. Sebab tidak ada perbezaan ayatnya di sini. Maknanya ini bukan teka lah. Ini bukan tekaan ni. Sebab Allah tak letak pun perkataan rajman bil ghaib. Ini bukan tekaan lah. Kalau dia tekaan, tentu Allah bawa ayatnya letak kat sini. Tapi Allah tak letak. Yang kedua tadi apa? Ada huruf waw. Ini dia panggil waw 8. Waw at-tamaniyah. Waw. Maksud dia macam ni. Nampak tak dia punya clue dia? Okay. Ketika mana Allah menyebutkan tentang bilangan anjing tu, okay, kalau kita tengok pada perkataan yang 8 tu, saya perlu salah satu. Okay. Ketika Allah menyebut anjing 8 tu, Allah letak huruf waw dekat sini. Wow. Dan di sini ada perbezaan ketika menyebut pada bilangan 3. Dia tak ada dekat warabi'uhum dengan wathadisuhum. Penggunaan waw di sini menunjukkan ada perbezaan isyarat kepada yang teka, yang sebut 7 tadi, ia lebih, ia apa? Ia lebih tepat. Maknanya ketujuh ni dia lebih dekat kepada ketepatan. Itu je sebenarnya dia punya isyarat dia. Maksud dia untuk kita mengatakan mana lebih dekat lah. Maksudnya mana lebih tepat. 100% tu Allah saja lebih mengetahui lah. Allah saja lebih mengetahui dia. Tetapi yang lebih dekat. Kalau kita nak skor jawapan tu, maksudnya lebih dekat adalah yang 7 dengan beberapa isyarat tadi, clue tadi tu. Tak ada perkataan rajman bil ghaib dan dengan huruf waw tadi. Okay, jelaskan dekat situ. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Kita baca dekat sini. Okey, lepas tu Allah tak ada pesan lagi pada Nabi. Kan? Ni Allah pesan lagi pada Nabi. Kita ambil dulu pada ayat ni. Allah kata, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira." Ini pesanan Allah pesan pada Nabi. Pesanan pertama tadi kita Allah kata dah. Qul, katakanlah. Ini pesanan juga kan. Katakanlah. Okey. Lepas tu di sini Allah pesan apa? Allah pesan pada Nabi SAW dalam bentuk larangan. Allah kata apa? Oleh itu, janganlah engkau berbantah-bantah tentang hal mereka kecuali bantahan yang zahir saja. Apa maksud dia? Maksud dia kalau ada orang bincang tentang berapa bilangan mereka, 3 ke, 4, 5 ke 7. Dan Allah ajar pada Nabi, ada sikit saja yang tahu. Maknanya kalaulah kita ditanya kan, satu kumpulan kata 3, satu kumpulan kata 5, satu kumpulan kata 7, kita kata saya lebih memilih yang dekat kepada 7. Beberapa isyarat dalam ayat tadi. Jelaskan. Lepas tu kalau ada orang tak mati juga. Tak, aku tetap pegang 5. Ustaz aku kata 5. Contoh kan. So kita kena buat apa dengan macam tu? Adakah kita pun tak, aku kata 7 lah. Sampai macam nak berbalas, sampai nak putus rahim. Contoh, sampai nak left group. Contoh kan. Quran ajar. Quran kata apa? Janganlah engkau berbantah-bantah wahai Muhammad dalam bab Ashabul Kahfi tu. Kecuali bantahan yang zahir saja. Apa makna zahir saja tu? Jom kita baca ulasan dia. Okay, ulasan dia adalah, tengok kat sini dulu. Tengok dekat sini. Maksud dia apa? Maksud dia, ya'ni, kata Ibnu Katsir. Janganlah maksudnya kalau nak bertengkar, kalau nak berhujah, kan, hanyalah pertengkaran yang sederhana dan ringan. Kerana pengetahuan mengenai masalah itu tidaklah membawa faedah yang banyak. Faham tak maksud dia kata-kata? Maksud dia tak payahlah sampai nak bergaduh, nak bertumbuk, kan, sampai putus silaturahim ke. Faham tak? Sampai nak leave group kerana nak mencari jawapan berapa sebenarnya. Tapi kita cadangkan tu. Jadi kerana ada isyarat dia. Tapi kalau ada orang sampai dia nak pertahankan juga, kita tak payahlah macam tu. Kita tinggalkanlah. Abaikanlah, tak payahlah. Kita kata Allah je lah yang lebih tahu. Kat situ kita pegang. Tapi berbincang boleh tak macam kita bincang tengah hari? Jawapannya boleh.
Allah benarkan kalau kau nak bertengkar, biarlah tengkar yang sederhana dan ringan. Pesan ringan tu maksudnya adalah dia punya perbincangan tadi tu. Tapi tak payahlah sampai nak pegang mana satu tu menyebabkan sampai kita bertengkar berat, bergaduh, berbalah dan sebagainya. Tapi sekadar mempertahankan hujah tu tak apa sebab ada qarinah. Dia bagus dalam ilmu ni, dia bagus. Kita kritis, jalan ke otak kita tu mikir, ya kan betul juga. Selama ni aku duk pegang 7 tapi aku tak tahu macam mana boleh kata 7. Macam mana petunjuk clue yang kata 7 tu. Inilah pesanan Nabi, pesanan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu kita baca dekat sini yang saya lupa nak ulang kat sini. Kenapa Allah Taala pesan pada Nabi Qurrabi a'lamu bi'iddatihi. Okey, kita tengok apa ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, dia kata kan, contoh kalau orang kata kalau macam tu baik kita tak payah pilih mana satu, kan ia lebih selamat, kan? Sebab dia berkata kan Allah kata Qurrabi a'lamu bi'iddatihi. Kalau orang guna hujah ni saja, tak payahlah kita buka perbincangan topik ni untuk dibincangkan sebab Allah kata Qurrabi a'lamu bi'iddatihi. Tapi kita boleh jawab macam ni. Kita kata sebenarnya Allah benar bincang. Boleh dapat jawab, boleh ada jawapan dia. Kalau orang kata macam mana? Sebab ada ayat di hujung tu apa? Tuhan kata illa qalil. Ada orang tahu. Okey, jadi kita tengok apa ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir dia kata ayat ini, dia kata ayat ini merupakan satu petunjuk, satu panduan bahawa yang terbaik dalam keadaan seperti ini kita kembali kalah pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tidak diperlukan kedalaman terhadap hal tersebut jika tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Maknanya kalau ada satu pihak kata dia tak payah bincang langsung lah bab ni ayat nombor 22 ni, terserah je kepada Allah berapa bilangan dia. Okey, Ibnu Katsir kata apa? Dia kata boleh kita nak kata macam tu kalau kita memang tidak ada ilmu. Kan? Sebab kita tak perlu sampai nak cari detail sangat. Dia kata tak perlu dah bincang, serahkan kepada Allah kalau tanpa didasari ilmu. Tetapi kata Ibnu Katsir, kalau kita tahu atas sesuatu, bolehlah kita menyatakannya, membincangkannya. Kalau tak tahu, diam. Dia kata no comment. Kembalikan ia kepada Allah. Tapi kalau kita tahu, kita kena bincang. Maknanya, Ibnu Katsir nak beritahu tadi, kan, kalau ada isyarat dia, macam ayat, kenapa tak ada rajman bil ghaib tadi? Betul tak? Lepas tu ada clue dia tadi tu, maka kita kata kita boleh bincangkan, kita boleh mengemukakan pendapat. Jelas tak? Faham kan apa pesan Ibnu Katsir ni? Tapi yang kita peliknya berlaku kepada masyarakat kita ni adalah apa tau? Yang apa? Yang ayat tu maksudnya tak ada langsung isyarat apa-apa yang boleh kata fakta macam tu, kita nak perdetailkan. Sedangkan ayat yang Tuhan bagi isyarat kata ada ni petunjuk-petunjuk clue dia, kita tak nak bincangkan. Kita kata wallahu a'lam. Tapi pada ayat yang Tuhan tak kata pun mereka mati serentak ke? Tuhan tak kata, kau nak bincangkan pula, nak bincangkan panjang lebar. Tuhan tak kata pun seorang lelaki yang bawa makanan tadi, dia bawa padri-padri pergi dekat gua tu, tunjuk kat mereka ni kawan-kawan aku yang lain. Kau nak bincang pula. Tuhan tak kata pun macam mana mereka boleh didedahkan, macam mana penduduk kota tu boleh tahu pemuda ini adalah 7 lelaki kisah-kisah dulu tu. Sebab tengok wang ringgit ada gambar raja kat situ. Tuhan tak ada isyarat langsung pun dalam Quran kata macam tu. Yang tu kamu nak bincang pula panjang-panjang lebar. Tapi pada bab yang ada isyarat kamu tak nak bincangkan. Jelas tak? Kita jadi terbalik. Pada ayat yang ada macam clue-clue, kita tak nak bincangkan. Serahlah pada Allah Ta'ala saja. Allah lebih mengetahui. Betul. Tapi kalau ada clue, kenapa tak nak bincangkan?
supaya knowledge kita tak bertambah sikit. Tapi waktu yang terang-terang Quran tak kata, hadis tak kata, perinci tulis panjang lebar. Itulah yang kita sangat kadang-kadang baca buku ni. Kenapalah sampai ulas macam tu? Kita pun tertanya-tanya, penulis ni apa manhaj dia? Apa metodologi dia? Baca kitab pula, tafsir pula, macam-macam. Jadi kita pergi yang akhir sekali. Kita pesan, kita tengok yang terakhir sekali apa pesanan Allah. Allah pesan dekat sini. Allah kata apa? Allah pesan pada Nabi SAW. Juga pesan pada kita. Wala tastafti fihim minhum ahada. Allah kata apa? Jangan engkau tanyakan, sampaikan. Janganlah engkau tanyakan tentang mereka, iaitu pemuda-pemuda gua itu, kepada sesiapa pun. Allah kata, Muhammad, engkau tu Rasul, engkau tu Nabi. Kau jangan tanya tentang Ashabul Kahfi itu kepada siapa-siapa pun. Kenapa? Apa sebenarnya Allah nak beritahu agak-agak terlambat? Apa maksud ayat ini? Allah pesan pada Nabi kan? Allah kata pada hujung tu, wahai Muhammad, engkau jangan nak dapatkan jawapan tu pada orang lain. Kau nak tahu kisah Ashabul Kahfi tu, kau tak boleh tanyalah kepada siapa-siapa pun. Apa makna siapa-siapa pun ni? Maknanya Allah beritahu, engkau tak tanya siapa-siapa pun Muhammad. Engkau Rasul kan, engkau Nabi, kau jangan tanya pada siapa-siapa pun tentang kisah pemuda Al-Kahfi itu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kenapa Nabi tak boleh tanya? Kenapa Nabi tak boleh tanya sahabat ke? Kenapa Nabi tak boleh tanya ahlul kitab ke? Termasuk. Okey, jom kita baca tafsir Ibnu Katsir kata apa. Kita belajar pada Nabi. Tengok Nabi kata apa pada kita. Pesanan Ibnu Katsir ulasan dia. Okay, dia kata dekat ayat ni maksudnya apa? Maksudnya ialah kenapa Nabi dilarang oleh Allah tanya pada orang lain tentang sumber maklumat Ashabul Kahfi itu, kerana sesungguhnya mereka selain daripada Nabi Muhammad SAW tu tidak ada ilmu, tak ada info, tak ada maklumat tentang keadaan mereka itu, kecuali kalau ada mereka maklumat pun itu bersumber dari diri mereka sendiri sebagai tekaan terhadap perkara yang ghaib. Okey, dengan erti kata lain Ibnu Katsir, kalau kau tanya pada orang lain, mereka ni akan kata-kata mereka ni tidak berdasarkan pada ucapan yang ma'sum. Faham tak? Kan Nabi kan ma'sum. Lepas tu Allah kata, dan Ibnu Katsir kata, sesungguhnya Allah Ta'ala kan telah mendatangkan kepadamu Muhammad kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah jugalah pemberi keputusan yang harus engkau dahulukan dari kitab-kitab dan pendapat-pendapat mereka. Ini yang penting sekali yang saya nak sampaikan kat sini. Ini yang kita nak ambil pengajaran dia. Tengok Allah pesan apa. Allah pesan pada Nabi, kau jangan tanya orang lain Ashabul Kahfi itu sebab apa. Engkau kan ada sumber maklumat dari Allah. Maknanya secara tak langsung, tunggu Allah bagi tahu. Sumber maklumat itu ada pada Allah. Engkau ada wahyu, kau tanya pada Allah. Maksudnya, sumber maklumat tu pada Allah. Jangan tanya siapa-siapa manusia lain, kata Allah. Sebab apa? Sebab manusia lain tu dia tak maksum. Dia cakap pendapat dia. Sebab yang tahu benda yang paling benar adalah Allah. Jelas. Lepas tu, kata Ibnu Katsir, apa kau nak buat keputusan pun tentang Ashabul Kahfi itu, cerita dia, hendaklah engkau dahulukan daripada kitab-kitab. Maknanya, jangan rujuklah kitab apa. Maknanya, maksudnya tak perlu rujuk pada kitab-kitab yang terdahulu. Kitab yang orang Yahudi ke, kitab orang Nasrani ke, dan pendapat-pendapat mereka. Sebab apa? Sebab Nabi kan ada Allah. Allah yang bagi sumber maklumat ni kepada Nabi. Daripada inilah yang kita nak ambil. Tapi kadang-kadang sedih juga baca kitab-kitab, buku-buku yang tulis pasal Ashabul Kahfi. Kadang-kadang dia boleh rujuk sumber Kristian. Dia boleh ambil sumber Israeliat, ambil sumber Kristian tu, letak dalam nak kuatkan pendapat dia. Okay. Kalau dia tak bercanggah, ingat ya, kalau pendapat tu daripada sumber Kristian, sumber Ahlul Kitab, sumber Israeliat, kalau dia tak bercanggah dengan Al-Quran, tidaklah kita kata dia salah.
Betul tak? Tetapi kenapa nak perlu maklumat itu dihebahkan, diwar-warkan, diceritakan sedangkan Allah Ta'ala tak cerita? Sepatutnya disiplin kita adalah apa? Dahulukan dulu, ada tak maklumat dari Allah? Ada tak maklumat tu daripada siapa? Daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat tak tentang pengajaran dia? Okey, jom kita pergi kepada tindakan dia selepas tadabbur. Nak buat apa? Okey. Tindakan dia pertama, serahkan sesuatu perkara yang kita tidak tahu kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga perlu berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dapat belajar benda besar, maklumat tentang ayat 20 dengan 21. Ayat 21 dengan 22. Yang tindakan kedua apa? Kita utamakan perkara yang paling utama dalam satu isu. Maksud dia apa? Maksudnya tak payahlah sampai kita nak bergaduh, nak bincang berapa bilangan mereka sebenar-benarnya. Walaupun kita tahulah perlu dia bincang sikit-sikit tak apa. Tapi jangan sampai nak, lepas tu janganlah tu. Kita kadang-kadang kita sedih tau. Kitab-kitab, buku-buku yang sepatutnya paling utama cerita tentang ibrah kisah, teladan kisah tu, apa pengajaran dia, apa petunjuk dia. Bukan duk bincang fakta yang tak tahu sumbernya ambil daripada mana. Kan sepatutnya apa? Tindakan satu, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Rasul. Kalau orang tanya, siapa nama raja tu? Kita kata saja wallahu taala alam. Kenapa ustaz banyak sangat tak tahu? Kita kata apa? Kita dah belajarkan dalam ayat ni. Saya tak tahu sebab Allah tak bagi tahu pada saya. Saya tak boleh jawab sebab hadis Nabi tak cerita tentang mereka. Saya tak tahu. Kita kata kan. Itulah macam tu. Okey, sebab tu kita tengok apa kata Dr. Wahbah. Last kali kita tutup, Dr. Wahbah kata apa dalam Tafsir Al-Munir. Dia kata perkara yang paling penting dalam isu ini tentang bilangan-bilangan tadi khususnya dia kata kan. Bukanlah jumlah mereka yang kita nak perdebatkan. Namun hikmah, dia kata apa? Dia kata namun hikmah dari kisah ini yang patut kita ambil. Macam mana nak ambil manfaat pelajaran yang disampaikan oleh Allah, seperti mana kekuasaan Allah membangkitkan manusia setelah mati. Itu pengajaran dia. Nanti insya-Allah habis saja ayat tentang Ashabul Kahfi, saya akan bantu tuan-tuan dan puan beberapa kaedah macam mana nak berinteraksi dengan kisah-kisah yang Allah Ta'ala tidak jelaskan perincian dia. Tapi kita dah belajar dah pada malam ni. Namun terserahlah kepada tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan rasa perlu untuk tahu perincian dia yang Allah tidak perincikan, yang Allah tak bagi tahu, yang Nabi tak bagi tahu, terserahlah. Tetapi kita dah maklumkan bahawasanya lebih baik kan. Allah tu lebih mengetahui kan. Tak perlu kita nak perincikan dengan lebih detail. Mereka mati serentak ke, Quran tak kata, hadis tak kata kan. Itu tak perlulah. Wallahu a'lam. Walaupun banyak maklumat dalam kitab-kitab tafsir sebut, tapi kita ambil, kita belajar, kita utamakanlah perkara-perkara yang lebih penting. InsyaAllah nanti kita bincang dengan lebih lanjut pada penutupan Ashabul Kahfi pada kisah-kisah yang lain. Wallahu ta'ala alam pada siri yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan ada apa-apa tuan-tuan nak sampaikan? Tuan-tuan nak bagi komentar apa? Tuan-tuan nak berkongsi apa? Boleh kita sama-sama bincang. Kita sama-sama belajar. Okey, ini adalah metodologi yang saya pegang, yang saya gunakan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Saya memang tak tahu perincian lebih lanjut. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada apa-apa maklumat lain tuan-tuan? Kita nak bertanya apa? Soalan? Kita nak tanya apa? Ada apa-apa pertanyaan, persoalan? Tak ada kan? Nak berhenti dah ya? Okey, kita berhenti insya-Allah. Perlahan kita berhenti. Okey. Kita dah tak ada apa-apa pertanyaan, persoalan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan. Moga-moga kita dapat banyak manfaat daripada pengisian kita pada pagi ini. Kesimpulan dia, solusi dia adalah, kalau kita tak tahu sesuatu maklumat, kita serahkan dia kepada Allah.
Okey, kalau tak ada Allah Ta'ala sebut, tengok dalam hadis Nabi SAW dia sebut tak? Okey, kalau tak ada, kita katakan saja Allah tu lebih mengetahui kisah yang sebenar, jumlah sebenar dan sebagainya. Yang kedua, kita tak perlulah kita nak berbahas, berbincang sehingga memakan masa sampaikan boleh kita bergaduh dalam isu-isu perkara-perkara yang macam taklah penting sangat, kan? Maka utamakanlah perkara lebih penting pada belajar ibrah dia, pada belajar pengajaran dia dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum.